Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk Google Meet, saya install extension attendant, Meet attendant untuk tengok kehadiran pelajar yang bila kita buka dia akan jadi macam ni. Maknanya seramai 20 orang pelajar dalam kelas, kemudian dia waktu dia masuk bila, katakan kelas kita start 9:12 malam, jadi habis pada 22:19 sebenarnya. Okey. So kat sini kan, jadi kita boleh tengok pelajar kita masuk berapa orang. Okey, yang ni bila kita end kita punya meeting, dia akan keluar macam ni lah. Okey. So yang hijau adalah keberadaan pelajar di dalam kelas kita. Okey. So bila pelajar masuk dia akan tanda dekat sini. Okey, yang ni untuk Google Meet Attendant. So dekat extension saya install Google Meet Attendant. Okey, saya install yang ni lah dekat extension. Cikgu boleh Google dekat atas ni. So boleh Google lah Google Meet Attendant. Okay, so boleh tengok yang mana yang berkenaan. Macam saya ambil yang jenis tu lah. Bila katakan contoh yang jenis ni, okay, okay, so dia akan keluar terus macam ni. Jadi cikgu buat add to Chrome saja. Okay, so dia akan timbul. Tapi saya punya extension adalah jenis yang tanda macam gini lah. Ini yang saya gunakan. Okay, itu untuk Google Meet bagi kelas saya. Kemudian, saya juga ada buat satu link MyLink LA yang mana dekat sini sebenarnya kita boleh setting lah. So pelajar boleh tengok dia punya nak masuk link ke Google Meet dia ataupun yang ni Google Classroom. Yang ni umum Google Classroom ni. Okay, sebab yang ni dia akan terus masuk melalui D5. Okay, so pelajar akan log masuk kat sini lah. Okey, kemudian kat sini juga Google Meet dia ada link kat sini lah. Jadi kita tekan, so dia akan masuk dalam kelas kita waktu bila tu. Okey. Kemudian saya juga ada share analisa kehadiran bagi pelajar. Jadi pelajar boleh buka untuk tengoklah analisa kehadiran tu yang mana yang melalui data studio lah. Okey. Sekejap lagi kita akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan data studio macam gini. Okey, yang ni saya ambil tutorial daripada Cikgu Hafiz. So saya olah mengikut sistem qualificational sebab untuk diploma kita ada 14 minggu. Okey, yang ni yang basic saja. Okey. So apa perkara pertama yang perlu dilakukan adalah pelajar hendaklah kita kena buat dulu Google Form. Okey, yang ni adalah form saya. Yang mana saya buat form saya tu ada minggu. Saya dah type siap-siap lah. Okey, by minggu berapa. So semua sekali ada 14 minggu. Dan kelas saya bagi DA 113 ni pada hari Selasa dan juga hari Jumaat. Okey, 2 jam Selasa, 2 jam Jumaat lah. Okey, kemudian bila pelajar dah isi, katakan kehadiran untuk hari ni, minggu ke-7, 18/6. Jadi pelajar akan tekan next. Okey. So dia boleh pilih nama dia. Saya buat nama siap-siap sebab kadang-kadang diorang ni type huruf besar, type huruf kecil, type nama saja, tak buh nama penuh. Jadi kita letak kat sini, jadinya diorang akan pilih nama lah. Okey, lepas tu kita tekan next dan form ni saya dah buat daripada awal. Daripada awal semester diorang, so, sebab tu ada OBE, cuti sakit, kuarantin apa. Jadi saya apply je terus. So dia akan tekan submit lah untuk kehadiran pada hari ni. Okey, sebenarnya untuk form yang ni, cikgu boleh je buat terus satu form ni sebaris saja. Cuma saya buat dia pergi ke station lah. Okey, saya buat macam gini. Saya buat section 1 untuk minggu. Lepas tu saya buat section 2 untuk nama dan section 3 adalah kehadiran. Sebenarnya buat satu baris saja pun tak ada masalah lah, tak ada section ni. Okey. Kemudian bila pelajar dah isi responden tadi, tengok kat sini respon. Jadi kita boleh tengok kita dekat spreadsheet ni. Okay, so tekan spreadsheet tu. Kalau untuk yang pertama kali, dia akan tanyalah, okay, create spreadsheet. So create, dia akan keluar begini. Yang ni saya dah modified saya punya spreadsheet saya. Okay, sebab
Bila tutorial yang asal adalah berdasarkan timestamp, kita splitkan dia, maknanya kita bahagikan dia dekat sini. Tetapi untuk saya punya data ni, saya splitkan by minggu. Okay. Lepas tu awal-awal itu saya buatlah, saya colourkan sebabnya data ni data dah isi awal. Jadi bila dah isi awal, kita terus kita key in dekat sinilah. Okay. So dia terus link terus. Okay, jadi untuk nak buat begitu, contoh macam kelas hari ni. Okay, kelas hari ni dia akan keluar macam ni lah, automatic terus. Okay, macam mana saya nak buat split ni? Okay, kita cuma tekan macam dekat atas sekali kan. Okay, dekat awal-awal form tu, kita tekan array formula. Array formula ni sebabnya kita nak bagi secara automatik yang bawah ni pun akan ikut sekali. Jadinya kita tekan, kita type sama dengan array formula, lepas tu tekan split V2. Kita nak splitkan kotak yang ni. Okay, bermula dengan yang ni sebab dia kotak pertama, so dia B2. Dan kita nak B, maknanya row yang ni saja. Okay, row ke kolom? Okay, yang ni saja kita nak dia splitkan. Jadinya bila kita nak buat yang tu, lepas tu kita letak dia untuk space. Contoh ya. Contoh dekat sini. Okay. Kita padam dulu yang ni. Okay, ni saya padam dulu. Okay, kita delete siap-siap dia. Jadi kita letak tekan sama dengan array type boleh. Okay, so formula buka kurungan split. Okay, buka kurungan. Kita nak yang kolom sini B2 kan. Saya nak splitkan dia tu. Okay, so saya nak splitkan B2. Lepas tu saya nak B ke bawah. Okay, lepas tu koma. Saya nak dia splitkan by spacing lah. Okay, saya buka ni. Saya tekan jarak, space. Tutup, lepas tu saya tutup. So saya tekan enter. Okay, so nampak dia akan automatic sampai ke bawah. Okay, ini tengok data ni 138. Katakanlah seorang nak tunjuk kata yang memang dia automatic, kita tak payah nak tengok selalulah. Jadinya bila pelajar isi form ni, okay, hari ni minggu ke-7 kan. Okay, so katakan pelajar isi hari ni namanya Muklis. Contoh dia nama Muklis lah. Jadi kita tekan next. So dia hadir. Okay, jadi tekan submit. Okay, so bila dekat sini kita tengok. Okay, nampak tak? Tadi sampai Muhammad Faiz Zamri saja. Sekarang ni dah naik Ahmad Muklis. Jadi dia automatic. Ni lah automatic ada kat bawah ni. Sebenarnya kita boleh kalau ikutkan yang asal. Okay, yang asal dia ada kolom kat bawah ni banyak sangat. Okay, tapi kita tak nak tengok dia macam semak sikit lah. Jadi kita tekan shift, kita tarik ke bawah. Lepas tu kita cuma delete row saja. Nanti bila key in, akan adalah benda ni. Okay, baik. Ini adalah form yang asal, form respons 1. So, untuk kita nak buat data link ke data studio juga, kita kena buat create sheet yang kedua. So, ini adalah sheet saya. Okay, pelajar saya ada 26 orang untuk kelas ni. Kemudian, okay, yang ni adalah tarikh minggu pertama. Sebabkan tarikh saya tak sama, jadi yang ni saya type manual saja. 20 hari bulan 4 dengan 23 bulan 4. Kalau kelas cikgu direct seminggu, jadi cikgu boleh tarik je dia punya rumus dia lah. Ni, cikgu tarik saja kat situ kan. Okay, kemudian untuk yang ni, okay, formula ni lah yang kita nak guna supaya daripada form 1 ni dia akan link ke sini. Jadi kita menggunakan formula ni. If count if as form response 1 CB2 form response yang macam gini. Okay. Maksudnya kita akan ambil nama ni form response 1 ni nama dekat form response 1. Okay, nama yang ni. Okay, nampak C. Okay, kemudian kita nak bagi
apa B ni, kita nak kolom B saja. Tapi kita nak bagi sampai ke bawah ni. Jadi kita kena tekan simbol duit tu lah. Simbol duit B2. Kemudian form respon 1 ni adalah tarikh dekat sini. Form respon 1. Saya ambil tarikh yang ni lah F. Okey, kolom F. Okey, kemudian saya yang C duit 1 ni adalah sini, tarikh yang ni. Okey. Jadi bila buat begitu, yang ni adalah lebih dan sama satu. Katakanlah pelajar tu bila kita bagi link tu dia akan isi 2 kali. Rumus ni menunjukkan walaupun 2 kali dia akan baca sekali je kat sini. Dia tak akan jadi naik 2 lah. Okey, dan untuk dekat kotak ni dia akan tanda 1 kosong. Maknanya kalau tak hadir memang tetap kosong. Kalau dia hadir dia naik 1 lah macam gini Okey, tengok tadi data tadi yang kita isi adalah untuk hari ini 18 hari bulan 6 ni. Jadi inilah kehadiran dia. Okey, untuk yang pelajar isi. So, contoh kita nak buat katakanlah macam gini. Okey, jadi saya suka saya copy je lah rumus ni. Macam mana saya nak tunjuk kat cikgu. Okey, sekejap ya. Ini kan. Okey, kita delete ni dulu. Okey, jadi kita nak ambil nama dekat sini. Klik saja kotak atas ni. Okey, lepas tu kita tekan enter. Okay, tapi kalau cikgu tekan ni, yang dia copy ni, dia takkan jadi. Jadi kita kena letak tanda duit ni. Letak kat depan dia, tanda duit supaya dia tak bergerak lah. Kemudian B2 ni adalah nama dekat sini. Jadinya kita letak apa? Macam ni Okay, kita letak yang ni. Okay, lepas tu kita tak nak dia ni, kita letak macam itu. Okay. So, bila kita letak macam tu, yang ni pula. Okay, yang ni adalah tarikh dekat sini. Jadi kita tekan tarikh. Ikutlah cikgu punya kolom kat kolom mana tau. Okay, yang ni jadi kita tekan enter. Cikgu kena letak simbol duit dekat depan kata huruf tu. Ni satu, kita letak kat sini satu. Kemudian yang ni CS1 ni, yang ni titik benda ni. Okay, nampak yang ni. Jadi katakanlah saya padam sini. Saya nak ambil yang ni. Okay, tapi kita bukan nak kotak yang C1 ni saja, kita nak D1 semua. Jadi kita letak tanda duit dekat tengah-tengah. Okay, kemudian cikgu letak lebih besar dan sama dengan 1. Lepas tu 1 dan 0, kita enter. So, bila kita buat ni, 1 ni, kita tarik je dia ke bawah. So, dia akan follow lah rumus yang pertama. Lepas tu untuk kotak yang berikut, cikgu tarik saja pergi sampai habis. Sampai sinilah. Okey. Jadi kalau kita tengok, nampak cuba tengok dekat petak yang kedua. Dia akan jadi B3. Yang lain tak berubah, yang tu saja berubah. Dan yang sebelah sini, dia berubah yang ni, D1 ni. Ni D1 tadi, ni C1, ni D1, ni E1. Okey. Kemudian dalam saya punya form juga, saya letakkan sekali apa ni jumlah kehadiran. Jumlah kehadiran kita guna sum biasa je lah. Sama dengan sum, tarik daripada kotak pertama sampai sini kita tekan enter. Lepas tu peratus kehadiran saya buat macam tu jugalah. Okey, jumlah kehadiran bahagi dengan 28 sebab saya punya 14 minggu kali 2 jadi 28 tu kali 100. Okey, ini untuk saya punya spreadsheet saya. Okey, yang mana saya akan link dengan Google data studio saya lah. Okey. Okey. Nama tadi yang dekat sini sebelum saya terlupa, nama ni saya memang copy terus. Nama asal tu saya copy daripada saya punya akses senarai nama. So saya paste je kat sini. Sebab dia tak ada rumah kat ni. Jadi saya paste saja kat sini. Ikut susunan nama dalam ni. Okay. Okay, ni nama dia. Lepas tu kalau ada nak list kat bawah ni banyak-banyak, cikgu boleh delete sebab kita tak akan guna dah lah. Delete macam yang cara yang pertama. Okay, kemudian untuk kita pergi ke data studio kita. Okay, so data studio kita yang ni. Jadi, cikgu akan dapat template yang asal kan. Saya tak modify template lah, saya base pada yang ni. Jadi, bila buat yang ni, kita nak edit, kita tekan kat 2 kali. Lepas tu kita tekan
make a copy. Okay, sebab kita nak buat untuk kita punya data lah. Jadi bila make a copy, dia akan tanya macam ni. Jadi, okay, cikgu kena ambil yang ni. Okay, create new data source. Okay. Kemudian tekan Google Sheet, pilih yang ni, kehadiran ni. Kemudian ambil form respon 1. Lepas tu tekan connect. Lepas tu add to report. Lepas tu klik yang kedua pula. Okay, yang kedua ni sama. Create new data source. Google Sheet. Tekan yang ni, kehadiran DA ni. Tekan sheet 2 ni. Lepas tu connect. Dan add to report. Okay, kemudian cikgu tekan copy report. Okay, so dia akan keluar macam ni. Baik. Muka surat pertama, saya punya ada semua sekali ada 6 page. Jadi page yang pertama, okay, yang ni adalah page yang pertama yang mana kehadiran pada hari ini. Katakanlah cikgu nak tengok kehadiran pada minggu lepas lah. Okay. Hari Jumaat. Jadi kita tekan view. Okay, view untuk kita tengok. Kalau kita tekan Jumaat lepas, dia memang tak keluar data sebab diorang tak ada kelas, masih cuti lagi. Okay. So tak ada. Jadi kita tengok kelas hari Selasa lah. Okay, kelas hari Selasa 15 hari bulan 6. Okay, apply. So inilah yang pelajar yang masuk masa hari kelas Selasa hari itulah. Okay, kemudian ini minggu yang pertama. Satu minggu, minggu satu, minggu dua, minggu tiga. Okay, ada dua hari kan. Okay, jadi bila kita nak buat ni, okay. So kita tekan edit balik. Okay. Yang ni data ni dah okey sebabnya ikut kepada yang saya buat. Okey. Baik. Kita pergi pada page kedua. Cikgu tekan dekat sini untuk cikgu ubah data dia. Sekejap. Okey, data ni. Tekan data dekat sini. Okey. Jadi kadang-kadang masa untuk permulaan sheet tu dia akan jadi berkecamuk dekat sini tau. Jadi cikgu boleh letak je. Cikgu ambil data dekat sini, pindahkan ke sini sebenarnya. Okey, ikutlah macam saya dah minggu 1 ni. Katakanlah cikgu punya kelas minggu 1 adalah 3 hari kan. Jadi katakanlah contoh. So 3 hari cikgu cuma tambah dekat sini, letak dekat sini je lah. Tambah je kat sini. Jadi dia akan masuk dalam petak ni. Macam gitu. Okey. Sama juga kita pergi pada page yang ketiga. Okey. Page yang ketiga ni sama. Maknanya page ketiga adalah minggu. Dekat sini tulis minggu 4, 5, 6. Jadi 4, 5, 6. Okey, sama. Cikgu klik je kat sini. Lepas tu cikgu boleh ubahlah data cikgu. Ikut cikgu punya susunan. Saya ikut template yang diberi cuma pada yang last sekali minggu 13 dengan 14 ni. Saya buat ada sekali keseluruhan dengan peratus. Okey. Untuk yang ni, data, peratus ni saya tak berapa pandai sangat lah. Saya tak boleh nak jadikan dia 2. Sebabnya bila saya tekan dekat sini kan. Jadinya saya pilih number. Numerik ni dia cuma kalau saya %, dia akan jadi 1000%. Okey, yang tu saya tak mahir lagi lah. Nanti saya akan cari. Tapi takkanlah saya buat macam gini lah. Okey, jadi untuk sekarang ni pelajar Ahmad Syarif ni dia baru hadir 3 hari lah daripada 14 hari. Okey. Okey, sepatutnya kelas kita ada 10 hari. Okey, yang ni campur lah dengan cuti sekali kan. Jadinya dah 35%. Okey. So, inilah caranya bila kita dah buat begini, cikgu dah pindah. Cumanya, apa yang cikgu nak buat dekat sheet cikgu ni, cikgu kena buat sebelum cikgu pindahkan ke data studio cikgu. Sebab kalau cikgu dah buat data studio, lepas tu cikgu ubah dekat sheet cikgu, dia takkan pergi ikut sekali. Okey. Lepas tu, macam column vocational ni, cikgu boleh tukar lah.
Cikgu tukar je cikgu nak letak gambar apa kan. Jadi cikgu boleh tukar yang ni. Perkataan ni pun boleh ubah. Tak ada masalah. Okey. Boleh buat je semua yang tak ada masalah boleh ubah. Lepas tu warna pun boleh tukar sebenarnya. Ikut cikgu kita tekan yang ni kan. Okay, jadi pilih style. Lepas tu ada 4 rule apply ni dia ada dalam ni. Cikgu boleh tengok lah. Cikgu boleh explore yang ni. Okay, katakan perkataan tu kolom tu nak duduk sengit ke. Okay, so saya duduk bagi dia center lah. Okay. Jadi yang tu saja untuk perkongsian saya. Cikgu boleh buat lah yang macam saya ajar tadi, MyLink LA ni. Bubuh je boleh, dia boleh 15 link kalau tak silap saya. Tapi masa awal tu macam dia bagi 10 link je lah. Kemudian saya boleh dapat 15. Okay. Itu saja untuk perkongsian saya pada hari. Lagi satu. Kan bila orang tengok kenapa dia jadi cantik tu kan. Jadi bila kita buat dekat edit tu. Okay, dekat edit tu. Dekat kita tekan theme layout ni kan. So dia keluar macam gini. Cikgu tengok kat layout. Saya buat header viability tu. Jadi orang tak boleh tengok lah benda ni. Kan tak cantik kan. Jadi kita buat initially hidden. Okay. So itu yang tak nampak. Kata kita buat show. Always show. Jadi bila saya view. Orang akan nampak yang atas ni. Jadi saya tak nak orang nampak yang tu. Saya buatlah initially hidden. Macam tu. Okay. Lepas tu. Data dalam data studio ni akan di refresh selama 15 minit. Jadi cikgu boleh tekan yang ni, cikgu refresh je data cikgu. Okay. Macam tu. So yang ni memang saya apply bukan PDPR sajalah. Saya apply daripada first day dia orang masuk KV lagi. Masa tu kita masih bersemuka lagi. Jadi kita buat macam gini jugalah. Cuma saya buat dalam Google Form. Tapi saya tak transfer ke data studio. Jadi bila dah cuti ni baru kita tengok ada data studio lah. Cikgu boleh je buat template cikgu sendirilah kalau cikgu pandai kan explore. Kemudian yang ni pun saya ambil daripada data cikgu Hafiz tu, Sir Hafiz. Jadi ni ada data yang terkini. Cuba tutorial yang saya bagi tu sebenarnya data macam gini. Dekat bawah tu dekat description tu cikgu Hafiz ada tulis. Okay, untuk video terkini dan juga ada dia bagi template yang terkini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bagi cikgu faham lah. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.